Apabila berbicara tentang kanser pakar rahim, pastinya paling digeruni oleh kaum hawa. Benar, ia menjadi satu ketakutan buat semua wanita, tidak kira yang muda ataupun tua. Namun begitu, kanser cervix atau kanser pakar rahim ini lebih berisiko kepada golongan wanita yang berumur lebih dari 30 tahun. Antara simptom utama yang dialami oleh pesakit kanser pakar rahim adalah pendarahan pada faraj, sakit belakang yang kerap dan juga keputihan yang berair dan berdarah. Tahukah anda, kanser pakar rahim ini juga merupakan kanser ketiga paling tertinggi dihidapi oleh wanita selepas kanser payudara dan usus besar. Namun begitu, punca utama bagi masalah kesihatan ini adalah kerana pendedahan terhadap jangkitan virus HPV. Kes jangkitan HPV ini disebarkan melalui hubungan seks. Tahukah anda, gejala lain bagi pesakit kanser cervix ini adalah kerap membuang air kecil dan akan terasa sakit apabila membuangnya. Jika terdapat tanda-tanda awal dan inginkan kepastian, segeralah mendapatkan rawatan sewajarnya. Itu yang seperti telah pun kita janjikan di awal tadi. Hari ini kita nak kongsikan tentang kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini. Kita nak kongsikan bersama dengan dua orang tetamu di studio, Farin. Baik, kita ini bersama-sama dengan Mindy Tan, pemandiri kanser cervix bersama kita pada hari ini. Terima kasih Mindy bersama dengan kita. Dan juga Dr. Meharshni Gunasilan, Ketua Promosi Kesihatan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM, atau lebih mesra panggilan Dr. Meha. Betul. Alright, terima kasih. Baiklah, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kita sebagai golongan orang wanita perempuan ni, kita selalu sebut tentang kanser rahim, kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini. Tapi sejauh mana dan seramai mana yang sebenarnya faham dan tahu tentang kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Okey, salam sejahtera, Zhao Shan Hao dan juga wanakem kepada setiap hadirin yang datang pada hari ini. So let's begin dengan cerita tentang kanser cervix ya. Okay. So kanser cervix sebenarnya adalah kanser yang ketiga paling lazim dalam kalangan wanita dan hampir 95% kes kanser cervix adalah disebabkan oleh virus atau jangkitan human papillomavirus HPV. So adalah sangat penting untuk orang ramai termasuk golongan wanita dan juga remaja perempuan untuk mengambil langkah pencegahan, iaitu melalui vaksin HPV ataupun mereka yang terlibat dalam usia untuk screening boleh datang ke hadapan untuk membuat screening. Okey, tapi doktor, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut lagi, sebelum kita nak pergi kepada langkah-langkah mencegah dan juga merawatnya, siapa sebenarnya golongan yang berisiko sebenarnya untuk dijangkiti ataupun mengalami masalah kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim ini? Okey, kebiasaannya golongan wanita adalah the highest risk yang untuk mendapatkan kanser cervix dan sekiranya mereka ada sejarah kanser cervix dalam keluarga ataupun mereka yang terdiri daripada golongan yang memulakan hubungan seksual pada usia yang muda ataupun dos yang mempunyai immune system yang rendah, immunocompromised people. For example, kalau contohnya mereka mempunyai HIV atau AIDS ataupun menerima organ daripada orang lain, mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk jangkitan HPV dan jangkitan HPV ini boleh berterusan untuk bertukar menjadi kanser pada masa yang akan datang. So, dan selain tu, for those yang macam perokok atau mengambil alkohol juga mempunyai risiko untuk mendapatkan kanser cervix. Untuk kanser cervix ini bermakna puncanya sememangnya kuman HPV tadi tu ya? Kebanyakan kesnya almost 95% disebabkan oleh jangkitan virus HPV. Okey. Baik, bagi Mindy sendiri sebagai seorang cancer survivor ataupun pemandiri kanser kan, mungkin peringkat awal ketika Mindy dapat tahu mengidap kanser ini, bagaimana boleh kongsikan kita dengan pengalamannya dan bagaimana ketika buat saringan dan sebagainya? Okey, salam sejahtera dan terima kasih atas jemputan. Okey, pada awal masa saya tahu, saya pun nervous sangat sebab there's no history in our family. Dan I tak selalu tengok awareness about cancer cervix. So macam mana I tahu dari annual check-up I ada buat pap smear. Sebab the last round saya buat ialah 2019. Then 2020 kan MCO. Lepas tu I pregnant, so I tak buat.
Dan 2021 pun on off buka. So doktor cakap kalau tak ada apa-apa yang serius jangan datang. I buat the pap smear and annual check-up November 2021. So December doktor call, doktor cakap you punya pap smear report ada abnormal sikit. I akan refer you pergi hospital buat biopsi. So lepas buat biopsi you kena tunggu macam 2 minggu macam tu. Then hospital call, hospital cakap I ingat masa tu December 31st 2021. Doktor cakap Mindy ini confirm cancer. Masa semua orang sedang celebrate New Year, I dapat call macam ni. So mesti sedih lah. Masa tu anak saya baru 1 tahun lebih, anak kedua. So I takut lah. Then I tak ada solution mah. Then masa I cakap dengan ibu I, dia pun nangis. Selain nangis, kita tak tahu nak buat macam mana. Okey. Tapi Mindy, selain daripada Mindy melakukan saringan, saya kira berkala lah setiap tahun maksudnya, ada tak simptom-simptom lain ataupun perubahan-perubahan yang you rasa pada diri you? Memang tak ada simptom. Okey. Sebab I seorang yang sangat sihat. I tak pergi lepak malam. I makan pun sihat. I buat gym, I buat workout. So I memang tak ada simptom yang sangat serius lah. That's why masa doktor tengok I pun, dia cakap, you rasa, tengok macam sangat sihat. You look good. You don't look like a sick person. Doktor pun tak percaya. So ini memang tak ada simptom. Okey. Doktor, simptom-simptom yang macam Mindy, dia tak tahu langsung ada simptom. Jadi bermaksud kalau dia tak pergi buat saringan, dia tak tahu. Maksudnya mungkin 5 tahun lagi pun dia tak tahu kalau tak ada simptom. Tapi apa yang perlu golongan wanita khususnya sekurang-kurangnya ambil pedulilah tentang simptom-simptom kecil yang jangan kita abaikan, doktor? Okey, pada permulaan kanser cervix memang ada tanda-tanda yang boleh dikenal pasti seperti pendarahan daripada bahagian faraj selepas hubungan seksual bersama pasangan ataupun di antara kamu punya period atau head, ataupun kita panggilkan pendarahan selepas menopause. So ini adalah tanda-tanda awal yang kita boleh tengok. Dan selain itu, kadang-kadang untuk golongan wanita, mereka boleh juga mempunyai macam bau busuk daripada bahagian bawah faraj, kehilangan selera makan, kurang berat badan secara drastik dan juga sakit di bahagian kawasan pelvis dan bahagian tempat faraj. So and also selain itu, simptom yang paling yang mereka boleh recognize ialah mereka boleh berasa sakit semasa mengadakan hubungan seksual dengan pasangan mereka. So ini adalah tanda-tanda yang paling common yang boleh dikenal pasti pada stage yang awal. Dan kalau kita kata kes seperti mana Mindy tadi juga, apa yang terbaik adalah itu adalah simptom yang kita nampak, kita boleh lihat, tetapi untuk Mindy ataupun mereka yang rasa sihat tetap buat pemeriksaan berkala. Betul. Okey, Mindy, ini cukup menarik. Ini juga menarik perhatian saya sebagai seorang lelaki, seorang suami, di mana ini juga merupakan kami adalah support system kepada keadaan ini juga. Jadi, setelah pengalaman tadi, kejadian tadi, bagaimanakah seterusnya Mindy mendapatkan sokongan dan juga mendapat kekuatan dan hari ini bersama dengan kita? Okay, of course I will say husband I memang supportive lah. So selain kita pergi jumpa banyak-banyak doktor, dapatkan pengetahuan dan knowledge, dia pun jaga I dari segi rumah, segi makanan, anak, semua dia handle. So dia hanya cakap satu benda dengan I, you rest, you kena recover cepat. Yang lain you tak payah risau. So dia handle everything. Okey. Mindy, maafkan saya kalau boleh saya tanya, di awal bila doktor bagi tahu Mindy bahawa Mindy this is cancer, dah di peringkat keberapa ketika itu? 3. Okey. Peringkat ketiga tu sebenarnya dia dah consider advanced stage lah. Dah consider stage yang dikesan pada peringkat yang lewat. So also another thing saya nak bagi tahu ialah cancer cervix adalah one of the most preventable and treatable cancer kalau it is detected at an earlier stage lah. So langkah-langkah pencegahan dari segi untuk merecognize dia punya signs and symptoms dan juga mengambil the vaksin HPV dan membuat saringan ataupun pemantauan kesihatan yang sepatutnya boleh mencegah daripada kes-kes cancer cervix ni dikesan pada waktu yang lewat. Okey. Doktor, ini yang kita dah kongsikan. Tapi sebenarnya ini yang daripada awal tadi kita nak kongsikan bersama dengan penonton kita. Sebenarnya adakah masyarakat kita ni tahu ataupun tidak tentang kanser cervix, ataupun macam tadi Mindy pun cakap kan sebelum ni dia pun tak baca tentang kanser cervix dan sebagainya. Kita nak tahu sejauh mana masyarakat tahu tentang kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini. Kita dengarkan daripada mereka. Kanser pangkal rahim setakat ni
belum tahu secara detail lah. Ya. Saya tak pasti sangat pasal kanser pankreas rahim ni, tapi apa yang saya tahu ia ada di sel cervix dan ia merupakan satu kanser ketumbuhan yang berada di pada wanita. Betul tak? Macam saya, pengetahuan tentang kanser pankreas rahim tidak berapa luas, tapi apa yang saya tahu, pesakit kanser pankreas rahim ini bermula dari tanda-tanda awal seperti perdarahan yang amat banyak di bahagian faraj, dan juga pesakit ini sering menghadapi sakit belakang. Itu yang saya tahu tentang kanser pankreas rahim. Apa yang saya tahu mengenainya, kita kena buat regular check-up lah untuk kanser ini. Kalau daripada awal kita dapat detect, insyaAllah ada cara untuk perubatan untuk kita atasi. Jadi sebenarnya Fiza, memang sesuai lah topik kita pada hari ini, kerana mungkin ramai juga rata-rata di luar sana yang jujur mereka kurang pasti mendengar tetapi kurang pasti tentang kanser cervix ini. Okey, kita nak baca komen daripada penonton kita di Facebook, Doktor. Ramai yang bertanyakan soalan. Ada banyak sangat soalan ni, banyak sangat. Okay. Kita bacakan beberapa lah. Okey, silakan. Katanya siapa tadi tu? Jasmine, doktor dah jawab. Dia kata bagaimana kanser rahim boleh berlaku, jangkitan kuman ataupun genetik, doktor dah jawab di awal tadi. Okey. Mungkin ini soalan Aina Jua. Dia kata, please notice my question. Kalau kerap kencing tak lawas, boleh menyebabkan kanser cervix juga ke, doktor? Okey, pada peringkat yang advance ataupun peringkat yang lewat, kalau kanser cervix dikesan, maksudnya kanser tu tak terhad pada bahagian cervix saja. So maksudnya dia sudah merebak ke organ lain. So kalau contohnya kanser ini merebak ke organ lain seperti di kawasan tempat kencing, your urinary bladder ke apa, dia boleh cause compression dan simptom seperti kerap kencing dan kepuasan bila dah habis kencing tu tak rasa puas, and then rasa macam pressure on your urinary bladder tu akan ada. So ini adalah simptom-simptom kalau kanser ini telah merebak ke organ lain. Satu lagi doktor, secara ringkas daripada Syasha ni. Salam dan Syah, ibu saya baru saja diagnosis kanser rahim. Sekarang ni dia jalani radioterapi. Soalan saya, adakah saya sebagai anak perempuan berisiko tinggi untuk mendapat kanser seperti ibu saya? Okey. So bila memang ada sejarah kanser cervix dalam keluarga, golongan yang the siblings of the family actually memang ada risiko untuk mendapatkan kanser, bukan setakat kanser cervix saja, tapi meningkatkan risiko untuk kanser-kanser lain juga. So langkah pencegahannya ialah memang kena buat saringan ataupun rutin kesihatan untuk detect this type of cancers. So memang ada risiko untuk dapatkan kanser. Ini soalan yang terakhir kita ambil daripada rakan kita di Facebook lah. Dia kata, macam mana kita nak tahu ada kanser pankreas rahim, walaupun Mindy dah kongsikan tadi tentang pap smear itu, tapi adakah sebenarnya dia juga boleh berpunca daripada haid yang tak putus walaupun dah jadi warga emas? Maksudnya dah berusia tapi belum menopause lagi. Ada risiko ke, doktor? Okey, kalau early menstruation dan late menopause usually dikaitkan dengan breast cancer tapi bukan cancer cervix per se. So kalau pendarahan yang macam saya cakap tadi selepas perhubungan seksual dengan pasangan ataupun selepas menopause atau pendarahan in between of your period, these are the most common symptom lah kalau kita kaitkan dengan cancer cervix. Okey. Mungkin saya ringkas juga, ini ada mungkin ada soalan relevannya dengan Mindy sendiri. Okey, dari Tasha. Assalamualaikum wanita, hari ini doakan saya doktor baru sahkan kanser pankreas rahim stage 3. Sekarang baru nak start buat rawatan. Okey, ini saya nak katakan juga kepada Mindy yang saya kira kehadirannya hari ini juga menjadi inspirasi dan kekuatan kepada wanita di luar sana. Jadi bagaimana rutin Mindy sendiri dan juga rawatan-rawatan seterusnya dan juga harapan di masa akan datang. Okey, saya sudah complete chemo dan also radioterapi pada tahun 2022. So lepas tu macam mana nak jaga, ini sangat penting lah. Especially orang-orang muda sekarang, mereka tak tidur awal. Mereka tak makan benda yang khasiat. Mereka makan processed food, fast food, tin, can food. So semua ni actually dia ada membahayakan. So kalau boleh buatlah senaman at least 30 minit sehari. Ini macam mana I jagalah. Sebab I sudah 2 tahun tak buat hormone terapi. Means hormone terapi free. Because of my good habit, so doctor say not at the moment. Penting jugalah sokongan orang di sekeliling dan juga support group itu. Tapi doktor, ini perkara paling penting sekali. Kita dah cerita tentang simptom-simptomnya, siapa yang berisiko dan sebagainya. Tapi apa yang paling penting sekali, doktor katakan tadi bahawa kanser ketiga tertinggi dalam kalangan wanita ini boleh dicegah dan mudah untuk dirawat.
pencegahannya? Mungkin ada program-program yang sedang dijalankan ketika ini bagi mengelakkan daripada boleh berlakunya kanser pangkal rahim ini. Okey, bagi pengetahuan kamu, saya dari pihak NCSM, National Cancer Society, kita telah memulakan program tanpa meninggalkan sesiapa pun menoktarkan kanser cervix di Malaysia. So program ini ditujukan kepada golongan remaja perempuan ataupun kanak-kanak perempuan serta wanita untuk mendapatkan vaksin ini dari umur 13 hingga 20 tahun bagi mereka yang kurang berkemampuan daripada kawasan pedalaman dan juga mereka daripada golongan yang terpinggir. So ini adalah inisiatif mulia daripada kami untuk memberi vaksin kepada golongan yang tersasar ini. Dan bagi pengetahuan kamu semua, kami telah mendapat sumbangan sebanyak 300,000 juta vaksin yang bernilai hampir 90 juta untuk support Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mevaksinasikan golongan tersasar kita. So dan program ini bertindak sebagai program pelengkap kepada our National Immunisation Program yang dijalankan oleh KKM. Yang dijalankan di sekolah lah. Okay, tapi ini yang penting sekali sebab kita tak nak ada sesiapa pun keciciran, tak nak ada sesiapa pun ketinggalan bagi mendapatkan vaksin HPV ini. Tapi bagaimana pula cara kalau mereka nak tahu ataupun nak dapatkan? Kadang-kadang ni malu. Tak tahu nak pergi jumpa siapa, nak tanya macam mana saya nak dapatkan vaksin ni. Ada tak cara untuk mereka yang mungkin sedang menonton ketika ini, dia tak berkemampuan, dia ingin mendapatkan vaksinasi ini? Okey, so sebagaimana yang saya bagi tahu, boleh merujuk kepada mana-mana NGO kesihatan yang terlibat ataupun agensi kerajaan atau entiti swasta sebab mereka ada jalan untuk menuju kepada pihak kesihatan ataupun NGO yang terlibat dalam memberikan vaksin ini. Seperti yang saya cakap tentang program Leaving No One Behind or the program tidak meninggalkan sesiapa pun, memang terdiri daripada 150 NGO dari bahagian agensi kerajaan dan juga swasta yang telah turut bersama dengan kami untuk memberjayakan program ini. Maknanya mereka boleh pergi tengok website atau bagaimana? Mereka boleh untuk visit the website hpv@cancer.org.my untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, dan juga the best person to ask is definitely your doctors. So kalau contohnya mereka ada kunjungan daripada pihak doktor daripada klinik kesihatan ataupun private GPs and all that, mereka boleh menggunakan peluang ini untuk mendapatkan lebih pengetahuan. Okey, Cok, ini soalan penting. Sebab ada dalam kalangan penonton ataupun masyarakat ni dah pernah ambil vaksin HPV, tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun dulu. Adakah vaksinasi HPV ini perlu diambil berkali-kali ataupun sebenarnya sekali seumur hidup ke, ataupun boleh repeat atau bagaimana, doktor? Okay. Untuk pengetahuan kamu semua, terdapat almost 200 jenis HPV yang dikesan di luar sana, dan bukan semua jenis HPV boleh dikaitkan dengan kanser cervix, dan terdapat HPV jenis yang tertentu yang boleh meningkatkan risiko untuk dapatkan kanser cervix seperti HPV 16 dan 18. Dan di waktu persekolahan memang ramai diberikan suntikan vaksin HPV yang akan meliputi HPV 16 dan 18. Tetapi sekarang terdapat banyak lagi strains HPV yang dikaitkan dengan kanser cervix. So kalau contohnya seseorang remaja perempuan ataupun kanak-kanak perempuan ataupun wanita sudah mendapatkan vaksin pada peringkat persekolahan, sekarang masih boleh ambil vaksin ini sebab terdapat banyak lagi strains di luar sana yang dikaitkan dengan kanser cervix. Umur terakhir yang sebelum boleh ambil ni? So vaksin ini disarankan untuk perempuan ataupun lelaki seawal umur 9 tahun sampai 45 tahun. Okey. Yes. Tahun ni boleh ambil lagi? Boleh ambil lagi. Okey. Lelaki pun boleh ambil? Boleh, sebab jangkitan HPV ni adalah boleh dijangkiti melalui hubungan seksual. Ini informasi dan juga fakta yang perlu kita tahu ni sebenarnya. Baik, kalau boleh kita nak bicarakan lebih lagi, namun inilah masa yang kita ada, ringkas padat tapi saya pasti telah memberi pencerahan dan juga inspirasi kepada mereka di sana, terutamanya dengan kehadiran Mindy. Terima kasih sekali lagi Dr. Meha dan juga Mindy kerana bersama dengan kita pada hari ini. Okey, dan diharapkan apa saja yang kami kongsikan pada hari ini dapat membuka mata dan juga minda anda penonton untuk kita lebih cakna dan ambil tahu tentang kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix. Anda boleh terus membuat pembacaan yang selebihnya. Apa yang paling penting, langkah pencegahan. Sebab doktor cakap tadi saya suka kerana ini antara kanser ketiga tertinggi, tapi ia boleh dicegah dan dirawat. Itu yang paling penting sekali. Jadi sama-samalah kita kongsikan dan cakna tentang perkara ini. Kita nak berehat dahulu seketika, Farin. Selepas ni kita ada sesuatu yang menarik di hari Isra Miraj ini. Jangan ke mana-mana.